Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin تنفرج بالكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصبه في كل أمهات ونفس كل ما وما وسلم سلما تهما على سيدنا محمد الذي قلوب القلب بالكرب وتقضى هوائج وتنال حسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد بالقدوة القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم وصحبه في كل ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allah wassalamualaikum warahmatullahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa yuzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi ini kita sambung kuliah kita menggunakan kitab Bahrul Mazi. Kita akan menggunakan dua kitab, pertama Bahrul Mazi dan Asas-Asas Fardhu Ain. Jadi kita habiskan dulu kitab Bahrul Mazi muka surat 357.
Bab yang ke-96. Bab maja'af annahu yuhfit tasyahud. Bab yang telah datang ia pada menyatakan bahawasanya dibaca dengan tiada nyaring akan membaca tahiyat. Kita tengok hadis berkaitan dengan baca tahiyat tanpa dinyaringkan. An Abdullah bin Mas'ud qala man minas sunnati an yuhfiyat tasyahhuda. Hasan gharib. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya setengah daripada sunat itu bahawa tiada menyaringkan tahiyat. Hasan gharib. Ya saudaraku, bermula tahiyat itu sama ada awalnya dan akhirnya, sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, tiadalah dibaca akan dia dengan nyaring. Baca dalam keadaan sir. Yang dengan dalil yang dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Abdullah bin Mas'ud qala minas sunnati an yuhfiya tasyahhuda. Diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya setengah daripada sunnah, ini perkara yang diamalkan oleh Nabi SAW, iaitu bahawa tiada menyaring ia akan membaca tahiyat. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula hadis Ibnu Mas'ud hadis hasan lagi gharib, dan bermula amal atasnya di sisi ahli ilmi sekalian orang yang jadi ulama mujtahidin, beramal semuanya sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, iaitu tiada membaca tahiyat dengan nyaring. Selama ni memang kita baca tahiyat tak nyaring pun, tapi pagi ni kita tengoklah dia punya hadis. Habis. Bab 97. Bab maja'a kaifal julusi fit tasyahud. Bab yang telah datang itu bagaimana duduk baca tahiyat. An Wa'il bin Hujrin qala qadimtul madinata qultu li anzuratu ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma jalasa ya'ni litashahhudi iftirasha rijlahul yusra wa wada'a yadahu yusra ya'ni ala fahizihi yusra wa nasaba rijlahu yumna. Hasan sahih. Daripada Wa'il bin Hujr, katanya datang aku ke negeri Madinah, kataku, kata Wa'il bin Hujr, demi aku lihat kepada sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala duduk ia Nabi, yakni bagi tasyahud. Wa'il melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana Nabi duduk tasyahud. Menghampar ia akan kaki kiri dan menghampar ia akan kaki kiri dan menghantar ia akan tangan yang kiri, yakni atas peha yang kiri, dan mendirikan kaki yang kanan. Hasan sahih. An Abbas bin Sahal As-Sa'idi qala ijtama'a Abu Humaid wa Abu Usaid wa Sahl bin Sa'd wa Muhammad bin Maslamah fa zakaru salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Humaid ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa ya'ni litashahhud. Faftara rijlahu yusra wa aqbala bi sadril yumna ala qiblatihi wa wada'a kaffahu al-yumna ala rukbati yumna wa kaffahu yusra ala rukbatihi yusra wa asyara bi asbu'ihi yani sababata. Hasan sahih. Daripada Abbas bin Sahl bin Sa'idi, katanya telah berhimpun Abu Humaid, Abu Usaid, Sahl bin Sa'di dan Muhammad bin Maslamah, maka bermuzakarah mereka akan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Humaid, aku lebih tahu daripada kamu sekalian dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ia, yakni bagi tasyahud, maka menghampar ia akan kakinya yang kiri, menghadap ia dengan hadapan kaki kanan atas kiblatnya. Yakni bagi tasyahud maka menghampar ia akan kakinya yang kiri,
dan memperhadap ia dengan hadapan kaki kanan atasnya kiblat, dan meletak ia akan tangannya yang kanan atas lututnya yang kanan, dan tangan yang kiri atas lutut kiri, mengisyarat ia dengan jari, yang ini telunjuk. Hasan sahih. Ketahui kiranya saudaraku, bermula kelakuan duduk membaca tahiyat itu telah bersalah-salahan ulama. Cara duduk tu ada berselisihan di kalangan ulama yang mujtahidin padanya. Maka dapatlah keterangan kemudian daripada telah diterangkan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dengan katanya, An Wa'il bin Hujrin qala qudimtul Madinah. Diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr katanya, datanglah aku ke negeri Madinah, Nabi SAW. Qultu la an zuranna ila salati Rasulullah SAW. Kataku bagi diriku, demi aku melihat dan periksa perhati dengan baiknya kepada sembahyang Rasulullah SAW, supaya aku turut ikut sebagaimana amalnya dan menjadikan sah amalku dengan menurut Nabi. Nak ikut sebagaimana Nabi SAW sembahyang supaya sah, supaya menurut sunnah Nabi. Maka Rasulullah SAW pun sembahyang dan aku pun memperhati akan sembahyangnya. Katanya, falamma jalasa ya'ni litashhaudi iftarash rijlahul yusra wa da'a yadahu yusra, yani ala fahizihi yusra wa nasaba rijlahu yumna. Maka manakala duduk Rasulullah SAW, yakni bagi tahiyatnya, menghampar ia, yakni melipat ia akan kaki yang kiri dan duduk ia atasnya. Kaki kiri duduk macam kita sembahyang, kita buat tahiyat akhir. Ni tak tahu dia tahiyat akhir atau tahiyat awal, tapi kita tengok tu. Kaki kiri dan duduk atas. Duduk atas kaki kiri. Duduk atasnya, atas kaki, dan menghantar ia tangan kanan, tangan yang kiri ke atas paha kiri. Macam kita buat tu, takkan kita buat macam ni kan? Betul lah tu. Tapi ni kita nak tengok hadis dia satu persatu. Barulah orang kata sembahyang kita tu betul mengikut sebagaimana Nabi, sebagaimana hadis. Dan mendiri ia akan kaki yang kanan, kaki kanan diri, yakni belakangnya dihadap ke kiblat, yakni belakangnya dihadapkannya ke kiblat. Kaki kiri naik macam tu. Bermula hadis hasan lagi sahih. Dan bermula amal tadi ini sisi kebanyakan ahli ilmi, dan ia perkataan Sufyan Ats-Tsauri, Al-Kufar dan Ibnu Al-Mubarak. Masalah duduk bagi tahiyat dan hadis yang panjang. Saudaraku telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan satu hadis yang panjang bagi menerangkan duduk bagi tahiyat itu dengan katanya, An Ibnu Abbas, An Abbas bin Sahil Sa'idi qala, diriwayatkan daripada seorang sahabat, seorang daripada tabi'in yang dipercayai riwayatnya, nama Abbas bin Sahl As-Sa'idi, katanya, Ijtama'a Abu Humaid wa Abu Usaid wa Sahl bin Sa'din wa Muhammad bin Muslamah. Telah berkumpul 4 orang yang zahir pada hadis ini. Orang yang zahir pada hadis ini, dan tersebut dalam Sahih Ibnu Khuzaimah bahawasanya mereka itu 10, bersepuluh. Setengah daripada mereka Abu Qatadah bin Rubi'ah dan Abu Hurairah, dan Abu Humaid nama batang tubuhnya Abdul Rahman bin Sa'ad bin Munzir, dan Abu Usaid nama batang tubuhnya Malik bin Rabi'ah, dan Sahla bin Sa'id dan Muhammad bin Salamah. Di dalam mereka itu berkumpul muzakarah mereka, yakni beringat-ingatkan hal masa mereka bersama Nabi SAW sembahyang jamaah, sebagaimana kata Abbas, mereka ni berkumpul bermuzakarah tentang macam mana, tentang nak apa orang kata, ulang kaji balik masa mereka bersama Nabi SAW sembahyang berjemaah, ulang kaji bab solat. Fazakaru salatu Rasulullah SAW, maka beringat-ingat mereka akan sembahyang Rasulullah SAW. Yang ini masing-masing berkata sembahyang Nabi begini-begini, dan kata seorang demikian pula menyungguh atau menambah
tahqiqkan. Faqala Abu Humaid, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal yang demikian berkatalah Abu Humaid, Abdul Rahman bin Sa'ad bin Al-Munzir As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Aku lebih ingat daripada kamu sekalian dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah pada riwayat Abu Daud lagi begini, kata mereka itu, kerana apa kamu lebih ingat daripada kami? Maka demi Allah tiada engkau lebih daripada kami menurutnya, dan tiada pula engkau lebih dahulu daripada kami menjadi sahabat. Dan bertambah lagi, Tahawi pula kata mereka itu, dari mana kamu lebih ingat daripada kami? Jawabnya, aku perhati jaga akan sembahyang Nabi itu hingga aku hafal akan dia. Ini masing-masing sahabat tahu je mereka ni nak sembahyang dengan Nabi. Tapi Abu Humaid ni dia kata, aku lebih tahu lah. Kau mana tahu? Kan? Macam mana kau tahu pula? Sebab dia berdakwa, aku lebih tahu daripada korang. Dia kata, aku tengok, aku perhati betul-betul. Kata Abu Humaid, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa yakni litashahudi. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah aku lihat duduknya, yakni duduk bagi tahiyat, faftarasha rijlahul yusra. Maka mengantar ia, yakni melipat ia akan kaki yang kiri, yakni bagi tahiyat dan baca. Wa aqbala bisadril yumna ala qiblatihi, dan menghadap ia dengan hadapan kaki kanan, dan menghadap ia dengan hadapan kaki kanan, yakni belakang kakinya dihalakan ke kiblat dengan didirikan, dan meletakkan duduk atas lipat kaki kiri. Wa wada'a kaffahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna, dan meletak ia tapak tangan kanan atas lutut kanan. Wa kaffahu yusra ala rukbati yusra, dan menghantar ia akan tangan yang kiri atas lutut kiri dengan menggenggam segala jari. Kanan tadi tapak tu, yang kanan pula menggenggam segala jari, yang kanan melainkan telunjuk. Sebagaimana kata Abu Humaid, wa asyara bi asbu'ihi yakni sababata, dan mengisyaratkan ia dengan jari, yakni dengan telunjuk. Kanan, kiri macam ni, kanan macam ni, kecuali telunjuk. Masalah duduk bagi tahiyat bagaimana hukum? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan dengan dialah, yakni dengan dialah yang di dalam masalah 408 itulah berkata setengah daripada ahli ilmi, dan ialah perkataan Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Berkata mereka itu, duduk dalam tasyahud akhir itu atas papan peha rapat bertemu bumi. Duduk dalam tasyahud akhir itu atas papan peha rapat dengan bumi. Papan peha, ni peha rapat kat bumi. Dan mengambil hujah mereka itu dengan hadis Abi Humaid, dan kata mereka duduk ia dalam tasyahud awal itu atas kaki yang kiri. Kalau duduk tahiyat awal, duduk atas kaki kiri. Kalau tahiyat akhir tadi, peha ni rapat dekat bumi. Kalau tahiyat awal, duduk dalam tasyahud awal, duduk atas kaki yang kiri. Duduk atas kaki yang kanan tu diri. Kata Syafi'i dalam Al-Um, dan sukalah aku apabila nak duduk pada yang kedua. Duduklah ia atas kaki yang kiri, yang dilipatkan dia hal keadaannya menyentuh belakang kakinya akan bumi, dan mendirikan kaki yang kanan, kaki kiri sentuh bumi, yang kaki kanan hal keadaan lipat hujung jari hadap kiblat. Hujung jari tu lipat, ujung jari tu menghadap maknanya bagi orang yang boleh tu, bagi orang yang mampu, dia lipat ujung kaki dia, jari dia
melentik jari dia tu menghadap ke arah kiblat. Kalau tak boleh jangan, nanti hilang khusyuk sembahyang. Imam pula lama kan, sesak nafas nanti. Tapi ada orang yang boleh. Dia rapat betul kaki dia tu, lipat kan. Ada orang tak boleh, jangan dipaksa-paksa. 5 jari dia tu doktor dah masukkan besi. Kan? Contoh. Duduk dalam tahiyat awal ialah atas kaki kiri mendirikan kaki kanan. Kata Syafi'i dalam suka aku hendak duduk pada yang kedua, duduklah dia atas kaki yang kiri, duduk atas kaki kiri. Lipat dia hal keadaan sentuh belakang kaki bumi. Dan mengambil hujah mereka dengan hadis Umay. Duduk dalam tahiyat awal atas kaki yang kiri, diri kaki kanan. Kalau macam tu, kaki ini duduk lepas tu belakang ni tak jadi ni kaki kiri kan. Kadang-kadang kiri kanan pun lupa kalau bawa kereta tu. Kanan tengok tangan makan, tangan basuh berak. Okey. Dia kaki belakang ni kan. Yang kanan diri. Tapi tu kan menghadap kiblat. Macam ni Maknanya yang ini menghadap kiblat ni ini. Oh saya cekal sengit jadi. Jadi sebab tu maknanya bagi yang mampu lah. Jari kiri tu pun kaki kiri tu pun kalau boleh kaki kiri tu pun ni pun kalau boleh ni menghadap kiblat semua. Ini menghadap kiblat. Ini pun kalau boleh ni kan. Sebab tu ada orang setengah dia tak mampu. Dia duduk macam tahiyat awal. Itu pada mazhab Syafi'i Imam Syafi'i Kata Syafi'i lagi, riwayatkan daripada Ali bin Abdul Rahman Al-Ma'awi katanya telah melihat akan daku oleh Ibnu Umar dan aku bermain dengan anak batu, maka manakala berpaling ia memberi salam menegak ia akan daku. Dan katanya jangan duduk baca tahiyat dengan menghantarkan tangan melepasi anak batu. Jangan duduk baca tahiyat dengan hantarkan tangan berlepas main anak batu, bahkan buat olehmu sebagaimana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuatnya. Maka kataku, bagaimana ada ia memperbuatnya, bagaimana Nabi buat? Katanya adalah ia apabila duduk dalam semayang menghantar ia akan tangan yang kanan paha kanan, genggam akan jari semuanya dan mensyaratkan dengan jari yang mengiringi ibu jarinya. Ni lepas tu menggenggam ia akan jari semuanya dan mengisyaratkan ia dengan jarinya yang mengiringi ibu jari dan mengantar ia akan tangan yang kiri ataupun yang kiri, dan bila duduk pada rakaat yang keempat mengeluarkan ia akan dua kaki sama sekali daripada bawah dan merapatkan dua papan punggungnya ke bumi, dan diperbuatnya dengan tangan yang sebagaimana membuat dalam duduk tahiyat pertama. Genggam ia akan jari semuanya dan mengisyarat ia dengan jari yang mengiringi ibu jari. Mengisyarat ia dengan jarinya.
yang mengiringi ibu jari. Ni, macam ni. Yang ni, macam ni. Macam ni. Maknanya kita tahiyat, tangan ni macam ni. Sebelah ni tak macam ni. Sebelah ni macam ni. Betul? Maknanya kalau tuan-tuan selama ni buat macam tu, tak betul lah sebagaimana hadis Nabi. Dalam hadis tu, ataupun yang ni standby. Kan? Dia tak bukan macam ni. Ini standby. Sama ada macam ni ataupun macam ni. Standby. Okay, masalah duduk. Kata Nawawi dalam bagi Abi Hanifah radhiyallahu anhu dan mereka muafakat dengannya bahawa duduk dalam sembahyang itu adalah muftarash sama ada sekalian duduk, iftirash. Dan di sisi Imam Malik disunatkan mutawarik, duduk tawaruk atau iftirash, iaitu keluar kaki yang kiri bawah batang kaki yang kanan dan temukan ke bumi akan pungkur. Dan kata Syafi'i rahimahullah ta'ala, bermula yang sunat ialah bahawa duduk seorang akan sekalian duduk keadaannya iftirash, melainkan duduk yang mengiringi salam. Kalau duduk mengiringi salam, iftirash. Syafi'i. Okey, duduk iftirash dengan tawaruk ni, yang tahiyat akhir tu, yang macam kita duduk tu, itu nama dia iftirash. Duduk yang macam tahiyat awal tu nama dia duduk tawaruk. Dan bermula duduk di sisi Syafi'i rahimahullah ta'ala 4 duduk antara 2 sujud, duduk istirahat mengiringi setiap rakaat sembahyang yang mengiringinya berdiri, dan bagi duduk tasyahud awal dan duduk bagi tasyahud akhir, maka sekalian disunatkan iftirash, melainkan duduk yang akhir. Dan bermula duduk dalam di sisi Syafi'i 4 jenis duduk. Duduk antara 2 sujud, duduk istirahat, duduk masa kita nak naik tu, dan duduk bagi tasyahud awal. Dan bagi duduk tasyahud akhir, maka selainnya disunatkan iftirash, melainkan duduk yang akhir. Maknanya Syafi'i duduk pada mazhab Syafi'i nak duduk, dia ada 4 jenis duduk lah. Duduk antara 2 sujud macam ni. Lepas tu duduk istirahat masa nak naik, untuk berdiri tu. Lepas tu duduk dan duduk bagi tasyahud akhir. Duduk tahiyat awal. Sekalanya iftirash. Melainkan duduk yang akhir. Duduk tawaruk, duduk akhir. Melainkan tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni keluarkan kaki kiri bawah batang kaki yang kanan. Keting ni. Kemudian temukan bumi ke atas pungkur. Pungkok lah kan. Maknanya pada mazhab Syafi'i, duduk ni ada 4 jenis. Ada 4 tempat duduk. Satu duduk tahiyat awal. Duduk
antara dua sujud. Yang kedua, duduk masa kita nak istirahat sekejap tu. Lepas tu duduk tahiyat awal. Maknanya 3 jenis duduk ni sama. Kecuali dia kata, ni yang 3 ni semua iftirash. Kecuali yang akhir. Yang akhir tu duduk tawaruk, iaitu keluarkan kaki. Kaki ni keluar kat sini. Buntut ni duduk dekat lantai lah. Kan? Maka sekalian sunat iftirash. Maka sekalian sunat iftirashi. Dia ada 2. Satu duduk tawaruk, satu lagi duduk iftirash. Yang mana satu duduk tahiyat awal tu dengan tahiyat akhir? Mana satu iftirash, mana satu tawaruk? Kita tahu duduk tu nama dia dalam bahasa Arab tu, dalam istilah dia. 2 ni memang keliru kadang. Duduk dalam semayang itu adalah muftarashi. Sama ada duduk pada sekalian duduk. Pada 4 mazhab ni, okey. Kata Imam Nawawi bagi Abi Hanifah, mazhab Hanafi, dan mereka yang muafakat dengannya, yang sama dengan mazhab Hanafi ni, bahawa duduk dalam sembahyang itu adalah ia muftarish, iftirash lah, pada sekalian duduk. Dan di sisi Imam Malik, sunat mutawarik, iaitu keluarkan kaki. Keluarkan kaki yang duduk tawaruk, buntut dekat lantai. Dan kata Syafi'i, bermula yang sunat itu bahawa duduk, seorang akan sekalian duduk iftirash. Imam Syafi'i kata semua duduk tu iftirash, melainkan kecuali duduk yang mengiringi salam. Duduk nak mengiringi salam tahiyat akhir. Ataupun macam ni, kalau orang tu dia nak kalau satu orang tu dia nak buat sunat sujud sahwi, dia nak sujud sahwi pun sama juga. Duduk, kalau dia dah niat nak sujud sahwi, dia duduk tu duduk iftirash. Kecuali bila dah lepas sujud, lepas tu dia dah nak beri salam, masa tu dia duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir, lepas tu beri salam. Istilah. Okey. Masalah duduk makmum yang masbuk, bagaimana hukum? Kata Nawawi dalam Syarah Muslim, maka jikalau adalah seorang sembahyang makmum masbuk pada duduk imam pada akhir sembahyang, akan sebagai duduk mutawarrik. Orang yang duduk tawaruk. Saya duduk makmum hal keadaan iftirash. Makmum duduk iftirash. Kerana duduknya bukan duduknya itu mengiringi salam. Demikianlah hukum duduk tahiyat makmum masbuk yang tiada mengiringi duduk yang akhir oleh salam. Dia nak duduk salam tu yang duduk tawaruk. Masalah duduk tahiyat orang yang mau sujud sahwi, bagaimana hukumnya? Kata Nawawi, jikalau ada atas orang yang sembahyang itu sujud sahwi, maka bermula kaul yang asahnya bahawa duduk ia sebagai duduk iftirash pada tahiyat. Maka bila sujud akan sujud sahwi, duduklah sebagai duduk tawaruk, kemudian salam. Itu yang last sekali. Kata Imam Nawawi dalam masalah 410 sampai 412 itu tafsir Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan telah mengambil hujah Abu Hanifah radhiyallahu anhu akan katanya dalam masalah 410 dengan itlaq hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Sahih Muslim ada riwayat, dan mengambil hujah Imam Syafi'i
dengan hadis Abi Humaid dalam Sahih Bukhari. Dia tak sama duduk ni antara mazhab ni, masing-masing ambil hadis yang lain. Orang ni ambil hadis ni ambil hadis ni. Tapi saya tak jumpa saya dalam kitab lain, tak silap. Dia menerangkan tangan tu. Tangan tu, ini kita kena betulkanlah, jelaskan. Tangan tu, masa letak tangan tu dekat peha ni, jari tu mengunjurkan jari ni tadi menghadap ke arah kiblat. Yang ni sebab ramai orang kadang-kadang dia semayang ni, tangan jari dia ni diletak macam ni. Kan? Dia tangan ni dia sama dengan peha ni. Jadi jari ni dia menghadap kiblat. Sebab ada orang semayang dia macam ni. Dia pegang lutut. Dia tak bertepatan sebagaimana sunnah Nabi SAW. Jangan pegang lutut. Tangan tu paras lutut. Jangan dibengkokkan ke bawah. Sebab bengkok ke bawah nanti walaupun masa semayang yang wajib dia dada menghadap ke arah kiblat, tapi seboleh-bolehnya seluruh anggota kita semua menghadap ke arah kiblat. Sebab tu daripada takbir tu pun tapak tangan menghadap kiblat. Tak ada tangan macam ni. Lepas tu masa tahiyat akhir tu, tahiyat tu sampai jari pun menghadap kiblat. Walaupun bagi yang mampu, tapi dada memang kena menghadap kiblat. Baring pun menghadap kiblat, melainkan dia tak mampu nak mengiring, dia terlentang, tu barulah kaki yang menghadap kiblat. Itu segi zahir ya. Segi zahir itu menghadap kiblat, tapi segi batin menghadap Allah. Duduk tahiyat perempuan dan tahiyat sembahyang sunat, bagaimana hukumnya? Kata Nawawi, dan bermula duduk tahiyat perempuan seperti duduk tahiyat lelaki, yakni duduk iftirash pada lain daripada duduk tahiyat akhir, dan duduk tawarruk bagi tahiyat akhir. Dan bermula duduk tahiyat sembahyang sunat seperti sembahyang fardu juga pada segala sembahyang. Sembahyang sunat pun sama juga. Kata Nawawi, inilah mazhab Syafi'i, Malik dan Jumhur. Syafi'i dengan Maliki sama. Dan telah menghikayat oleh Al-Qadhi Iyad daripada setengah salaf bahawa sunat perempuan duduk bersila. Dan yang nakalkan daripada setengah daripada mereka ialah bersila pada sembahyang sunat. Dan bermula betulnya ialah yang pertama. Yang pertama tadi duduk sembahyang sunat, sembahyang wajib sama. Tapi ada menghikayat oleh Al-Qadhi Iyad daripada setengah salaf bahawa sunat perempuan tu duduk bersila. Masalah duduk tahiyat dengan menyalahi yang disunatkan, apa hukum? Menyalahi sunnah. Okay, sekarang ni kita Syafi'i kan sengit macam tahiyat akhir tu, tapi kadang-kadang di kalangan kita pun kadang jelah perut pun dah besar, nak sengit tu kan Allah susahnya. Peha pun dah besar. Kan? Pakai pula seluar jin contoh kan. Jadi kan susah. Menyalahi sunnah, apakah hukumnya? Kata Nawawi, bermula segala kelakuan yang diterangkan dalam masalah 409 sampai kepada 413 ialah sunat juga. Maka jikalau duduk pada sekalian duduk sembahyang dengan iftirash atau bertawrik atau sedia bersila atau bertimpuh atau berunjuk kaki, nescaya sah sembahyang. Dan jika menyalahi sunnah sekalipun, bersila pun boleh sah. Jadi bagi lelaki pun kalau dah sekarang ni duduk je ni, kita menyalahi sunnah lah. Allahu Akbar. Duduk macam ni pun sah. Bermakna kalau keadaan kita uzur macam mana pun, kita cubalah duduk dulu, kan? Cuba kita duduk kat lantai dulu. Bagi orang yang orang setengah orang dia tak boleh nak ni. Dia jadi sakit apa kan? Tu terpaksa duduk atas kursi. Tapi selagi boleh, kita cubalah dulu. Sebab bila kita duduk macam ni,
Kita sujud tu Allahu Akbar, rukuk. Lepas tu bila sujud Allahu Akbar, lepeh juga sujud. Kan? Kalau tak sakit kan. Kalau sakit tak boleh buat apa. Sakit jangan cakap lah. Terbaring pun kena semayang. Jadi dia kata, kalau menyalahi sunnah, sama ada jika duduk pada sekalian semayang dengan iftirash, dia duduk semayang semua dengan iftirash, ataupun dia duduk dengan tawaruk semua, atau dia bersila atau bertimpuh. Bertimpuh ni macam perempuan nak tunggu orang Minang tu lah. Bertimpuh dia tak, atau berlunjur kaki, sah semayang. Lunjur kaki kan. Dan jika menyalahi sunnah sekalipun, wallahu a'lam. Isyarat. Kalau dapat saya jawab, tak dapat saya jawab. Ya. Lelaki. Stok dia masa kita semayang yang tak boleh tutup ni je lah, dahi. Yang lain-lain nak tutup stokin ke, pakai semayang pakai kasut pun kan, kasut pun boleh, kecuali dahi. Okey, kita buka buku teks asas fardu ain. Siapa tak bawa, share dengan kawan. Okey, ini asas fardu ain. Yang ni kita nak lepaskan kita punya fardu ain. Kita tengok muka surat X11. Muka apa? 12. X11. Hadis Sayyidina Jibril dan 3 rukun agama. Kita tuan rumah kata lewat sikit Ustaz, sebab dia tengah. Okey. Hadis Sayyidina Jibril dan 3 rukun agama. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zatal yaumin iza tala'in alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizaihi fa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal umamu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'iyatatawalluna fi bunyani summan talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri minas sa'ilu qultu Allah wa rasulu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga berkata, ketika kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian sangat putih dan memiliki rambut yang sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tiada seorang pun antara kami yang mengenalinya.
Masa Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat lain duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba adalah seorang lelaki muncul. Dia pakai baju putih, jubah putih, rambut dia hitam, hitam berminyak. Tak nampak pun dia ni daripada orang yang datang jauh. Sebab apa? Sebab kalau datang jauh nampak baju berkedut-kedut ke, nampak naik kenderaan tunggangan, binatang tunggangan, rambut tu mestilah nampak berabuk-rabuk sikit padang pasir. Tapi ni tak, nampak smart je, kemas. Kemudian dia orang ni semua tak kenal siapa dia ni. Sehinggalah dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang-datang smart dia nampak, nak lepas tu duduk dengan Nabi. Lalu menyandarkan, meletakkan dua lutut kedua lutut. Ni. Lutut bertemu lutut. Kedua-dua lutut bagi dia dan meletakkan dua tangan atas kedua peha Nabi. Berkata, wahai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Itu Islam yang pertama. Engkau mendirikan solat, kedua. Mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Okey. Itu susunan rukun Islam. Susunan rukun Islam ni mengucap dua kalimah syahadah, semayang, zakat, puasa, haji. Sebab tu saya tengok dalam buku teks sekolah rendah ni, dia ada buku teks ni pagi dengan buku petang tu kafah. Susunan tu kadang-kadang tu tak betul. Bukan tak betul, dia tak mengikut sebagaimana hadis. Dalam buku teks pagi tu, maknanya kedudukan dia, pertama semayang, mengucap dua kalimah syahadah. Kedua, semayang. Ketiga, zakat. Keempat, haji, puasa. Kelima, haji. Yang buku petang, dulu lah saya pun tak ingat sekarang ni. Yang puasa ni dia letak yang ke 3. Kebanyakan kita pun, kebanyakan orang pun semayang, dia semayang pertama mengucap dua kalimah syahadah, kedua semayang, ketiga puasa, keempat zakat. Okey, jadi bila peksa, budak-budak pun jawab. Peksa pagi pun keluar soalan tu, peksa petang pun keluar soalan tu. Budak-budak pun jawab. Saya pun salah macam mana? Okey, salah lah, kedudukan salah, saya pun salah. Jadi penjaga pun telefon, penjaga yang prihatin ni kan, anak dia akan mesti, anak akan mengadu. Ya, sepatutnya saya boleh dapat 100 tapi ni ustaz salahkan. Oh, ustaz kau salah ni. Ayah belajar daripada dulu, dia kata kan. Dia pun telefon. Kenapa anak saya salah? Saya kata saya terpaksa salahkan. Sebab jawapan tu saya nak mengikut sebagaimana susunan. Saya belajar dulu, jadi saya kata tak, dia mengikut hadis, kedudukan tu. Cuba tuan semak hadis berkaitan kedudukan rukun Islam tu. Kata ni kan, antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita. Maknanya saya ikut tu jawapan dia. Apa dia? Macam inilah, itulah sebab tu anak tuan salah. Okey. Sebab saya rasa biarlah, tapi sekarang ni saya nak beritahu sebab apa tu. Jadi penjaga yang prihatin. Kemudian habis itu rukun Islam. Menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Mampu ni pun macam-macam kan. Sekarang ni orang gemuk pun tak boleh pergi. Kencing manis tinggi pun tak boleh pergi. Tak mampu segi kesihatan. Darah tinggi, yang tinggi pun tak boleh pergi. Duit tak ada pun tak boleh pergi. Kan? Kalau dulu mungkin tak ada duit je. Sekarang ni duit ada tapi gemuk. Kan ada orang tu dia nama dia kena reject.
dia kena turunkan 20 kilo dalam masa sebulan. Dia fikir tak boleh lah angkat tangan dia. Macam mana nak jogging pun tak boleh lagi. 20 kilo nak turun. Dia berkata engkau benar. Dia dah tanya. Lelaki ni tadi tanya, lepas tu dia kata benar. Kami lalu hairan kepadanya. Dia ni tanya macam tak tahu, tapi bila Nabi jawab, dia kata benar. Ini macam nak menguji kan. Macam tuan nak tanya kan. Tanya, saya pun jawab. Betul tu Ustaz. Sudah. Nasib aku jawab betul macam tu kan. Benar dia tu. Kami pun hairan. Ini lain macam. Dia yang bertanya, dia pula yang benarkan. Dia berkata lagi, beritahulah kepadaku tentang iman. Bagaimana menjawab? Engkau beriman kepada Allah. Ni rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Hari akhirat, beriman kepada takdir, baik dan buruk. Rukun iman. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, malaikat. Ini pun kadang-kadang ada orang susunan tu. Kadang dia letak beriman kepada Allah, malaikat, rasul. Ini kedudukan dia dalam hadis ni. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan qada. Dia berkata engkau benar. Dia berkata lagi, beritahulah kepadaku tentang ihsan. Bagi dia menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sehingga sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Dia berkata lagi, beritahulah kepadaku bila terjadi kiamat. Bagi dia menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata lagi, maknanya tak tahu lah. Beritahu kepadaku tentang tanda-tanda. Bagi dia menjawab, tanda-tandanya ialah tanda kiamat. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Maknanya mak ni dia melahirkan tuan. Bila dah besar, anak ni dia mengarahkan mak dia, dah macam mak dia hamba pula. Ini tanda akhir. Tengok baru ni. Mak dia dengan ayah dia kena bunuh. Kan? Ada surat khabar baru ni. Kita tak baca surat khabar dah. Dalam Facebook cerita tentang tu. Mak dia kena bunuh dengan ayah dia. Siapa bunuh? Anak dia. Kemudian engkau lihat orang yang berkaki ayam tidak berpakaian menggembala kambing, berlumba-lumba antara dengan yang lain dalam meninggikan bangunan. Kita tengok negara-negara tu, belah-belah apa? Dubai tu kan. Negara-negara yang Oman apa dulu semua negara-negara miskin, negara orang dia berkaki ayam menggembala kambing. Sekarang ni berlumba-lumba membina bangunan tinggi, iaitu mendirikan bangunan yang menjulang tinggi. Kemudian dia beredar. Aku pun terdiam. Kemudian bagi dia bertanya, wahai Umar, adakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Baginda berkata, sungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepadaku untuk mengajarkan agama kamu kepada kamu. Jadi faedah 3 rukun agama. Para ulama mengatakan lafaz dinakum, agama kamu, di akhir hadis menunjukkan apa yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah tentang agama. Malaikat Jibril telah bertanya tentang 3 perkara pokok dalam agama, iaitu iman, Islam, ihsan. Ini tiga rukun agama ni. Iman, Islam, ihsan. Okey, iman ni perkara yang bab iman ni kita kena belajar. Ini belajar bab iman ni semua ni, rukun iman ke apa semua ni, bab malaikat semua dalam ilmu tauhid. Kita kena belajar ilmu tauhid. Bab Islam ni, bab sembahyang, zakat, puasa semua kena belajar ni, wajib belajar ni dalam ilmu fiqh. Lepas tu yang ihsan ni yang kena buat walaupun orang tak ada, kita kena buat baik, walaupun dalam hati kita kena jaga juga. Itu ihsan, itu kena belajar ilmu tasawuf. Justru para ulama merumuskan 3 perkara tersebut sebagai rukun agama. Ini 3 ni rukun agama. Dia macam ni. Umpama kita ni umpama pokok ada dia punya batang dia, ada akar dia, lepas tu ada buah. Okey. Akar dia ni yang nak mencengkam pokok ni, akar ni akidah.
Lepas tu naik yang nampak lebat dia punya daun dia tu cantik tu, itu fiqh dia. Lepas tu pokok dah cantik tadi, ada pula buah dia. Buah dia ni lah tadi dia punya tasawuf. Kan? Jadi Islam ni umpama macam tu lah. Pokok, lepas tu buah dia. Jadi daripada akar tadi, mesti kena daripada akar. Pokok tak ada akar, kena cuit sikit jatuh. Lepas tu yang menyempurnakan pokok tadi, buah-buah tadi. Jadi itu umpama dia. Tiga rukun tadi. Iman, Islam dan ihsan. Tiga-tiga ni tadi semua ulama menghimpunkan ilmu-ilmu nak belajar dia. Iman dalam ilmu tauhid, bab-bab percaya tu. Islam bab semayang apa semua tu, semua dalam ilmu fiqh, dan ihsan tu dalam ilmu tasawuf. Jadi tiga-tiga ni wajib kita belajar. Sebab tu dalam kitab ni Asas Fardu Ain ni dia mengandungi tiga cabang ilmu, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi kita berhenti setakat ni sebab saya dengar bunyi apa tu? Macam bunyi marah, keletung. Kan? Kita berhenti sampai sini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Dia tak ada, dia tiga-tiga. Rukun agama ni tiga-tiga. Kan? Dia memang tiga-tiga berjalan tu. Tu rukun agama tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pergi ke rumah Cikgu Nan ke Cikgu Lias? Cikgu Lias kan? Cikgu Nan tak ada apa kan? Cikgu Lias.